InsyaAllah ya, malam ni kita akan berkenalan dengan kitab yang dinamakan Penawar Hati ini, dan kita tengok pada pendahuluan kitab ini, iaitu pengarangnya ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kemudian diterjemah dan ditulis semula oleh Abdul Ghani Jabal Al-Maraqi, Kota Baru, orang Kelantan. Yang dia alih, maksudnya ke bahasa moden balik. Jadi untuk pendahuluannya pada malam ni, kitab ini dia akan memperkenalkan kita apa itu tasawuf. Makna tasawuf. Kitab ini kitab tasawuf. Apa itu tasawuf? Kalau dalam pecahan ilmu agama ini, Arkanuddin ini, dia ada 3. Pertama, tentang Islam, dan iman, dan juga ihsan. 3 pembahagian ni lah. Dalam rukun akidah ni, dia ada 3 bahagian. Jadi, bila cerita tentang Islam, iaitu rukun Islam lah. Daripada kita mengucap syahadah, kemudian mendirikan solat, berpuasa bulan Ramadan, bayar zakat, menunaikan haji, kemudian pada rukun iman, dan ada 6, beriman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, pada Rasul, pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Dan yang ketiga ini ihsan. Jadi ihsan ini akhlak. Ni tasawuf ni. Jadi ilmu tasawuf ni, dia duduk pada cabang yang ketiga. Itu ihsan. Yang menceritakan tentang apa? Adab. Menceritakan tentang akhlak. Jadi ilmu tasawuf ni penting ke tidak? Ilmu tasawuf ni penting. Sebab ilmu tasawuf ini juga akan menentukan, orang kata, ibadah kita ni diterima ataupun tidak. Kalau rukun iman, dia berkaitan dengan ilmu akidah. Kalau rukun Islam, berkaitan dengan ilmu fiqah. Kalau ilmu adab ihsan, dia berkaitan dengan tasawuf. Jadi ketiga-tiga ni penting. Jadi bila mana adanya tasawuf dan juga fiqah, maka ini yang menentukan ibadah kita itu sah ataupun tidak. Ilmu fiqah menentukan ibadah kita sah ataupun tidak. Ilmu tasawuf menentukan ibadah kita diterima ataupun tidak. Penting tak penting? Contoh dalam bab solat. Dalam bab solat kita ada 13 rukun. 13 rukun ni dalam ilmu fiqah, kalau kita buat cukup 13, makanya solat kita itu sah. Sah. Tetapi kalau solat kita itu kita lakukan dengan perasaan riak, dengan perasaan ujub, ada sombong, nak menunjuk-nunjuk ke orang lah, riak lah ni, makanya tidak diterima ibadah kita itu walaupun sah. Contoh apa lagi? Dalam hadis Allah sebut, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan tiadalah mereka ini mendapat pahala puasanya itu, melainkan mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Bermula daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu, maka dia menjalani ibadah puasa tu, Allah letih je, maka penatnya tak. Tu fiqah tu sah tu. Bila dia berjaya menahan lapar, menahan diri dia daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, maka dalam proses itu dia berjaya, maka sah puasanya itu. Tetapi adakah ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Ta'ala? Kenapa ibadah dia tak diterima? Sebab pertamanya dalam bulan Ramadan, walaupun mukanya penat, letih, tapi mulut dia tak penat. Mengumpat orang, membawang kan,
Bukan bawang merah, bawang putih sekali masuk. Ya, tapi puasa ni. Penat kau puasa. Kau tahu dah dia tu. Dah mula. Ni, kan? Nak jawab pun letih puasa. Tapi kau tahu tak, dia tu kan. Dah. Kan? Jadinya itu. Dia macam mana nak ni? Dapat lapar dan dahaga sajalah. Jadi yang dikata tadi tu, ya, yang mana ibadah puasa tiba tidak, itulah ilmu tasawuf. Jadi nak bagi tahu bahawasanya tasawuf tu memang berkaitan rapat. Cuma hari ni kita kurang diberi penekanan, sebab dalam kitab hadis 40 pun bila cerita tentang, ya, bila mana Jibril AS bertemu dengan Rasulullah, dan Jibril bagi tahu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, Rasul jawab. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman, bagi tahu tentang iman. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni, bagi tahu aku anil ihsan, bagi tahu aku apakah itu ihsan. Yang selalu kita tekan lalu, ya, rukun iman dengan rukun Islam. Ya, bab akidah belajar, sifat 20 semua kita belajar. Kemudiannya rukun Islam kita fiqh, bab taharah tu. Kan? Tak habis-habis, bab ambil semayang, bab cuci tangan pun tak selesai tu, guru meninggal dah. Ganti orang lain sambung bab tu juga, bab taharah juga tak selesai lagi. Ya, mengaji bab tu je lah. Bila dah selesai bab taharah, masuk pula bab solat pula, tu pun ada banyak lagi bidang ilmu fiqh yang kita kena belajar. Tapi sebab bab taharah dengan bab solat tu berkaitan rapat dengan kehidupan kita, maka kita bagi penungguan kat situ. Tapi dalam ilmu tasawuf ni, ya, tak ramai bagi penekanan sangat. Pertama, bila dia dengar tasawuf, dia terbayang dah ini bukan geng aku, dia ada kumpulan tarikat. Ya, dia terbayang macam tu lah. Kena pakai selimpang sini lah, pakai sorban jubah ni, baru ni orang tasawuf ni. Itu yang kita salah faham. Ni nak bagi tahu ni pada kita tu apa kita tasawuf. Semua orang kena ada sifat ni. Kan? Sebab tu Imam Al-Ghazali dia menggariskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pun, dalam tu dia muatkan tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, dan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji. Sebab apa benda ni? Kalau benda ni, orang kata kalau sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji tu kena pada diri kita, alhamdulillah, dia akan menjadikan kita ni orang yang baik. Tapi kalau yang ada pada diri kita itu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji, makanya malanglah kita. Sebab tu hadis lagi yang berkaitan dengan tasawuf ini, bila mana Rasulullah sebut, ala fil jasadil al-mudrah, sungguhnya dalam tubuh badan kamu tu ada mudrah, ada seketul daging. Iza salahat salaha jasadu kullu. Sekiranya daging itu baik, maka seluruh anggota badan kau akan jadi baik. Wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Bila mana rosaknya daging itu, maka akan rosaklah keseluruh tubuh badan kamu. Ala wahyal al-qalb. Sungguhnya ia adalah hati. So beritahu, kalau hati kita baik, maka tubuh badan kita pun akan menatijahkan perkara-perkara yang baik. Apalah, kalau hati kita tak baik, maka dia juga akan menatijahkan sifat-sifat perangai-perangai yang tak baik. Ni tasawuf ni. Tak? Jadi kata pengarang ini dalam pendahuluannya kitab Penawar Hati ini, ya, ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan yang diketahui dengannya segala kelakuan hati. Jadi ilmu tasawuf berkaitan dengan hati. Ilmu fiqh berkaitan dengan gerakan badan. Semayang kita, rukuk, sujud, ya, iktidal, duduk antara dua sujud. Puasa kita, tak, kita tahan fizikal kita, mulut kita daripada makan dan minum, kan? Jadi fizikal itu ilmu fiqh. Ya, akidah berkaitan dengan i'tiqad. Jadi i'tiqad ini dia mari tiga. Pertama adalah hati, lisan dan perbuatan. Tiga, ya. Tapi tasawuf fokus pada hati, kan? Fokus pada hati. Jadinya kata pengarang lagi, ya, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan bersabar,
atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Ini semua terbit lahir dari hati kita. Sebab tu Nabi SAW ketika baginda berusia 5 tahun, ketika baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah kan, di perkampungan Bani Sa'dah, jauh dari kota Mekah. Berapa kilometer? Ada umrah dah pergi tu? Nak pergi? 60 ada kot. 60 kilometer, lebih kurang ke Taif juga lah, lebih kurang. Tapi perkampungan Bani Sa'dah tu dia cabang lain. Kalau kita pergi pun, pergi semata je lah. Sebab dia pun bukan bandar kota pun. Cuma dapat tengok lah, dikatakan inilah rumah Halimatus Sa'diyah. Dikatakan lah. Rumah yang dibuat pada tanah tu. Dikatakan ini bekas ni tapak rumah Halimatus Sa'diyah. Sebab perkampungan Bani Sa'd di Padang. Jadi Rasulullah main dengan saudara-saudara sesusuan dia di perkampungan ini ya. Jadi ketika baginda berusia 5 tahun, tengah-tengah dia main-main dengan saudara sesusuan dia, maka ditangkap dia oleh 2 lelaki. Datang tiba-tiba 2 orang lelaki ni muncul, tangkap Rasulullah dan baringkan Rasulullah, dibelah dada Rasulullah. Jadi perbuatan ni dilihat oleh saudara-saudara sesusuan Nabi. Terkejutlah budak-budak ni 5 tahun, budak prasekolah kan. Dia tengah main, tiba-tiba kena tangkap, kena belah dada. Memang terkejutlah. Lari balik rumah, bagi tahu pada Halimatus Sa'diyah kata Muhammad telah dibunuh. Bila kena dengar kata Muhammad telah dibunuh, orang kata muka ni pucat lesi, orang kalau toreh muka pun tak keluar darah lah. Memang takut dan macam-macam perasaan tak. Jadi dengan nekatnya pun dia Halimatus Sa'diyah pun pergi ke tempat yang dikatakan itu. Maka tengok Rasulullah tengah duduk dalam keadaan muka pucat lesi tak. Tanya kenapa, apa berlaku tak boleh cakap. Sebab dia pun tak tahu. Nak cerita pun tak boleh, budak-budak kan. Tapi yang tengok je lah boleh kata. Jadi bila timbul macam tu, timbul keraguan dalam hati Halimatus Sa'diyah pula. Tak ya budak-budak ni Kok dia nampak apa benda tahu kan. Kata Muhammad ni kena ni pula. Mana tak ada apa-apa pun. Ya. Rupa-rupanya dada Nabi telah dibedah. Kan? Dikeluarkan kotoran-kotoran tu. Jadi Rasulullah clear lah. Jadi tak ada tempat untuk syaitan berlindung lah. Dalam hati kita ni ada tempat kotor kan. Hati semua orang ada lah. Jadi itu yang menerbitkan perasaan dan juga orang kata apa, sifat-sifat negatif tu. Sebab dia ada rumah sewa lah ni. Jelas mana tak tahulah, ada rumah sewa ada lah. Tapi kalau rumah sewa tu kita isikan dia dengan benda-benda yang baik, dia tak boleh masuk lah. Tapi kalau rumah sewa ni kosong, dia masuk lah. Sebab tu hati kita jangan kosong daripada berzikrullah. Kan? Jangan kosong, sentiasa ingat pada Allah. Bukan sekadar subhanallah, subhanallah itu lafaz di bibir. Apa saja buat semua ingat Allah. Apa saja kita buat kan, semua ingat Allah. Sebut Allah lalu tak? InsyaAllah lah. Jadi rumah sewa kita ni sentiasa berpenghuni. Itu kali pertama. Dada baginda dibedah. Kali kedua, ketika sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini berapa hari lagi nak Isra' Mi'raj tak? Kurang sebulan lagi dah. 27 Rejab kan. Bila dah masuk Isra' Mi'raj, maksudnya bulan Ramadan tu dah makin hampir dah lah. Ya? Dah buat persiapan dah, siap. Ya? Jadinya kali kedua dada Nabi dibelah ketika berlakunya sebelum Nabi SAW diisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kali kedua. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan kotoran, dimasukkan nur, dimasukkan cahaya, dimasukkan iman, macam kasi mantap. Kan? Download semua cantik punya dalam. Sebab tu, ya, teguh pendidikan Nabi. Kan? Makanya tak goyah, tak apa lagi dah. Kan? Jadi itu kali kedua. Berkaitan dengan hati. Ya? Jadi itu yang kata pengarang tadi. Ya, kita ni, hati kita ni apa saja puncanya, dia datang pada hati.
Pada hati ni dia akan kemudian datang pada akal. Akal ini dia akan fikir logik ke tak logik. Tapi kadang-kadang bila mana hati ini dikuasai oleh nafsu, amarah, dendam, maka akal pun tak pakai lah. Tak? Yang kisah langgar orang tu, tak? Kalau ikut logiknya lah, pahala budak-budak je pun. Orang yang budak-budak memang macam ni tak? Tapi bila mana nafsu amarah tu, baran tu dia mari tu, dia nampak kecil benda, aku tak kira dah kau siapa kan. Jadi itulah. Sebab tu, ya, peranan akal ini dia berfungsi kalau mana hati kita ni masih lagi ada perasaan, orang kata, belas. Kalau tak ada, Israel boleh bunuh budak-budak Palestin, apa dia kisah pun. Sebab dia dah, pertama hati, kemudian akal dia dah set kat sini. Ya, orang Palestin ni semua macam binatang, memang layak dibunuh pun, memang musuh. Ni dia dah set kat sini. Bila di set di sini dengan hati, tak kata apa dah. Itu yang kata dia punya, ya, orang kata apa, dia punya pemahaman tu telah di set. Bahawasanya orang-orang Palestin dan selain pada orang Yahudi ni semuanya tarafnya rendah macam haiwan. Okay. Begitu juga dengan pemahaman Syiah. Kan? Dia pun faham macam tu. Dia letak ahli sunnah wal jamaah ni taraf macam haiwan je. Taraf macam haiwan. Maksudnya kalau kena bunuh, kena macam katak kan. Katak kena, kalau orang langgar katak, ada orang kisah. Kan? Nanti katak lantak engkau lah tak. Itu ibaratnya. Jadi itulah kan. Semua berpandukan, berpunca dari hati. Faedahnya, ya, ialah menyampaikan kepada, ya, pengusungan hati dari yang lain daripada Allah SWT dan menghiasinya dengan hanya memandang kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Sebab tu kenapa ilmu tasawuf penting? Sebab dia nak memenuhkan hati kita yang kosong ni. Sebab tu orang, bila mana dia tak jaga solat, bila mana dia tak jaga ibadat, hati dia akan kosong. Bila hati dia kosong, dia kerja macam biasa, pergi cari makan, balik rumah relax, malam-malam tengok TV, nak apa kan, esok pergi kerja, balik makan, macam tu. Tak ada apa-apa pun. Dia tak ada matlamat hidup. Sebab apa? Sebab dia tak ikat diri dia dengan agama. Tapi, kalau orang yang ikat diri dia dengan agama, dia akan nampak betapa manfaatnya hidup ni. Ya Allah, aku nak beribadah. Ya Allah, seronok beribadah. Nak kumpul pahala lah, nak dekat dengan Allah. Dia akan nampak dia ada matlamat. Tapi bila orang tak jaga hubungan dengan Allah, hati dia kosong. Orang lain hidup, dia pun hidup. Orang lain kerja, dia juga bekerja. Tapi hati tak nak apa-apa lah. Kan? Orang raya, dia juga raya. Orang beli baju raya, dia juga beli baju raya. Tapi tidak beri makna pada dia. Nah, begitu juga dengan orang yang mendapat hidayah di dalam agama. Kan? Orang bukan Islam, bila dia dapat hidayah ni, dapat nikmat Islam ini, dia masuk Islam ni, dia kata apa, biasanya kalau orang interview dia akan cakap macam tu lah. Saya punya hati cukup tenang lah, lapang, seronok. Tak boleh nak gambarkan suasana tenang tu macam mana. Tapi dia kata hati dia ni tak berat langsung. Hati ni rasa supaya macam sentiasa ada orang kata hubungan dengan Tuhan tu ada tau. Tu yang Cat Steven, siapa nama Cat Steven tu, Yusuf Islam. Yusuf Islam lah. Dia ni dulu kan penyanyi rock. Ya. Kemudiannya, dia nak tenangkan diri dia, minum arak, kemudian ambil dadah, macam-macam hiburan, semua dia menari, disco. Tapi dia tak lari tenang juga. Hati tak ada tenang, tak ada senang. Dia ingat dengan minum arak, bila hilang akal ni, dia kata okey. Tapi bila bangun tidur balik, sabut balik. Dah ambil dadah pula, sama juga. Ingatkan waktu ambil bolehlah hilang. Esok dah ini balik, tak jadi dah. Kan? Tapi dia dapat hidayah ni, dia masuk Islam, baru dia rasa inilah ketenangan yang dia cari selama ni tak. Macam kita tak ada masalah lah. Kita memang orang kata dah beriman. Tetapi nak dapatkan ketenangan ni, jaga hubungan dengan Tuhan tu ialah. Kita akan rasa seronok.
Sebab setiap benda yang kita buat, kita ada tempat kita nak mengadu. Ada masalah, ada tempat nak mengadu. Ya, bila kita rasa seronok, tenang, kita ada tempat untuk kita bersyukur. Kan? Ini tasawuf ni. Jadi faedah dia ni untuk mengisi hati manusia yang kosong ni dengan sesuatu benda yang bermanfaat. Kemudian hantarannya ataupun perantaraannya ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Sebab tu lah saya sebut tadi, Rasulullah sebut, kalau orang ni hati dia cantik, maka sifat jasad dia juga akan cantik dan dia akan menatijahkan kesan yang cantik. Jadinya ya, hati itu bila hati cantik, perantaraannya perangai kita cantik, percakapan kita cantik, akhlak kita cantik, semua cantik. Kan? Ni tu dia punya wasilah dia. Hukumnya, hukum kita belajar fardu ilmu tasawuf ini. Apa hukum dia? Hukumnya ialah fardu ain. Semua orang kena belajar. Ya, fardu ain ni tiap-tiap orang Islam kena belajar. Fardu ain ke atas setiap yang berakal serta baligh yang dah cukup umur. Fardu kifayah apa ya? Seorang buat lain tak payah. Senang, tak? Fardu kifayah. Kan? Fardu kifayah juga fardu. Ya, kita kena ingat. Ya, dia bagi dua fardu ni, fardu ain, fardu kifayah. Bila sebut fardu, wajib tiap-tiap orang. Belajar ilmu agama, fardu ain, tiap-tiap orang kena belajar ilmu agama. Ya, sebab kalau siapa tak belajar agama, berdosa. Ilmu Al-Quran, kena belajar ilmu Al-Quran juga, nak baca Quran tu. Ya, walaupun bertatih, tak kisah, yang penting kau belajar. Sebab dia fardu ain. Fardu kifayah, fardu juga, tiap-tiap orang kena ada ilmu. Kecuali dia terangkat hukumnya bila dah ada orang yang boleh buat. Contoh solat jenazah, contoh pengurusan jenazah. Semua orang kena ada ilmu tentang pengurusan jenazah. Ya, kena tahu. Tetapi bila ada kematian, bukanlah semua pakai pergi nak mandi jenazah. Cukuplah bila wanita dah ada, dah pergilah. Esok kalau dia tak ada, esok dia pergi umrah ke, pergi rumah anak dekat Kuala Lumpur, tak ada orang dekat sini tak. Siapa nak buat? Engkau lah, orang lelaki pula buat. Kan, nak suruh dakmi pula buat. Apa hal? Jadi setiap orang kena ada. Maksudnya benda tu kena sebab dia fardu. Cumanya dia tak jadi wajib sebab dah ada orang buat. Terangkat hukum tu. Ya. Jadi wajib jugalah fardu walaupun dia fardu. Bukanlah kita sebut bila sebut fardu kifayah ni, pengurusan jenazah, tak payahlah kita dah ada bilal kita dah. Kan? Tu tak payah. Kan? Biar dia buatlah, tak apa. Kan? Kita tak payah belajar pun tak apa dah. Tak. Sebab tu kalau ada kursus jenazah ke apa-apa, pergilah. Kita ambil pengetahuan. Kurang-kurangnya kita tahu. Tak ada bila ada kematian esok, kita buka handphone, kan? Yasin wal Quranil Hakim. Sedap suara siapa dia? Buat handphone ni baca. Enggak? Dia buka kan? Jadi paling kurang kita tahu. Bila ada kematian, apa benda nak buat? Kan? Bila baru berlaku kematian, apa benda nak kena buat? Ada knowledge dah. Kurang kita tak adalah kita panik sangat esok. Kan? Tak kerti nak buat apa. Lalu nak tunggu Bilal datang. Bilal pula hari tu ada urusan lain. Meninggal dah pukul 10 malam. Subuh esok baru datang. Apa jadi pada jenazah? Apa jadi mayat? Ya, kerah kejung macam tu je lah. Tak kerti orang nak urus kan. Jadi kena ada lah ilmu tu. Kan? Bukannya kata ni, kan? Maksudnya setiap orang kena ada pengetahuan tentang itu. Di mana ambilnya ilmu tasawuf ini? Tempat ambilannya ialah daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Ya, sebab ilmu tasawuf ini adalah cabang agama, jadi sumbernya sudah pastilah bersumberkan wahyu. Ya, ini Al-Quran dan juga hadis. Dia bukan mari pada tok guru tertentu saja. Ya, ilmu tasawuf ini terbit pada tok guru tertentu, tak ada. Dia bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah. Jadi dalam ilmu tasawuf ini dia tetap ada guideline dia. Bukan suka-suka boleh buat. Sebab ilmu tasawuf ini ya
Dia punya risiko dia daripada ilmu tasawuf inilah boleh tergelincirnya satu-satu kumpulan itu jadi kumpulan ajaran sesat. Sebab tu ada orang kadang-kadang kita sembang-sembang jumpa dengan dia, ya, saya tak pergi mayatkan masjid ni. Uish, kenapa? Orang yang pergi masjid tu bukannya betul semayang. Pula. Tu yang kita risau. Dia dah bila dia belajar ilmu tasawuf, permukaan je, kau pun level apa pun tak tahu. Dia dah boleh baca hati orang. Sedangkan Nabi pun tak boleh baca hati orang. Dia boleh baca. Yang pergi semayang masjid surah, bukan dia. Ni bukan dapat pahala pun. Ush, kau ni wakil Tuhan ke? Kan? Itu yang boleh terbit sampai tak payah semayang. Cukup dengan niat lah. Sebab kita level dah tinggi. Jadi yang pergi semayang ni mereka tak jumpa Allah ni. Dia belum jumpa dengan hakikat ketuhanan ni. Dengan sembang derahan. Kan? Kita dengar pun hakikat ketuhanan ni. Dah belum sampai ke makam-makam. Kita dengar nama makam. Ush, hebat orang ni. Tapi semua sampah je. Orang macam ni, jiwa dia kosong. Sebab apa? Rasulullah dah tunjuk nak belajar tasawuf apa semua, tetap ada dia punya disiplin-disiplin dia. Ya, bukan ambil handau macam tu je. Tapi tu cakap tadi, hanya bila mana seorang tu dia hanya fokus pada bidang tasawuf, dia akan menyebabkan boleh berlakunya kesesatan. Dalam hadis juga sebut, ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa. Ya. Kemudian faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Benda pula ni. Siapa yang belajar ilmu fiqh tetapi dia tak belajar ilmu tasawuf, maka dia akan jadi orang fasik. Apa itu orang fasik? Kau semayang tak sah, kau tak semayang masuk neraka. Ini semua puak-puak ni semua kena masuk neraka ni. Sebab apa? Semayang pun tidak. Ini dia akan jadi macam tu. Kalau dia tak belajar tasawuf, dia belajar fiqh sahaja. Dan siapa yang hanya belajar tasawuf, dia tak belajar ilmu fiqh, maka dia akan jadi sesat. Wa man jama'a bainahuma faqad tasaddaqa. Siapa yang belajar dua-dua, ilmu tasawuf pun dia belajar, ilmu fiqh pun dia belajar, maka dia akan termasuk dalam golongan orang yang benar. Jadi tak adalah kita kata tasawuf je tak. Sebab apa? Kalau orang yang dalam hadis sebut pun sama tak? Kalau belajar tasawuf saja, kita akan mudah tergelincir, akan mudah tersesat. Sebab syaitan, iblis ini, dia lagi alim. Apa ilmu dia tak tahu, semua dia tahu. Iblis ni kan main-main, cheap tu, ketua tu. Tapi kenapa Allah Ta'ala hina dia? Allah Ta'ala janjikan dia akan masuk neraka. Allah bagi jaminan kau akan masuk neraka. Sebab sombong. Bukan tak cerdik tapi sombong. Belagak. Mana datang belagak? Mana datang sombong? Tasawuf tu. Akhlak lah. Perangai tak senonoh. Pandai-pandai tapi perangai tak senonoh. Buat apa? Itu cerita macam budak-budak hari ni. Bukan tak pandai-pandai. Perangai tak senonoh. Itu je lah. Kan? Jadinya bila dia belajar ilmu fiqh, dia belajar ilmu tasawuf, maka dia akan dapat kebenaran dalam beramal dalam agama. Sebab tu tempat ambilan dia ni sumbernya daripada Al-Quran dan juga hadis. Ya, nama ilmu ini diberi nama sebagai ilmu tasawuf. Tasawuf. Apa itu tasawuf? Ya, kalau kita baca dalam kitab Syarah Hikam pun dia terangkan tentang tasawuf ini. Tasawuf ni sawuf ni dia bulu kambing, biri-biri, bulu kambing, bulu haiwan lah, yang dijadikan sebagai pakaian di musim sejuk. Ya, jadi dia ni sebagai pelindung lah daripada kesejukan. Jadi tasawuf ni juga melindungkan diri kita, lindung diri kita daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara batil. Itu ilmu ni penting, belajar adab kan. Jadi maksud ilmu tasawuf ini, dan ketahuilah bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, untuk membawanya kepada pembersihan hati daripada segala sifat kecelaan. Itu tujuan dia. Matlamat dia nak bersihkan hati kita, itu je lah. Ya?
Tapi ada kumpulan tasawuf juga. Dia kata kami ini special. Sebab kami ni bukan hanya bersih hati, tapi kami juga bersih fizikal. Sebab dia nak bersih fizikal tu, dia tak mari masjid, dia tak mari surau. Kenapa dia kata? Sebab tapak-tapak kaki yang pijak di kapek-kapek masjid ni, kadang-kadang baru keluar tandas, kadang-kadang baru datang pada mana dia pijak benda kotor masuk masjid. Jadi kami tak pijak tempat-tempat kotor. Ya. Kan? Kepala hangguk dia kan. Sebab tu kita jumpa ada orang, kalau dia ambil wuduk tu, dia tenyih tangan sampai kuku-kuku nak keluar ni, sebab dia nak tengok kotoran tu kan. Ni orang macam ni kita kena didik dia supaya dia akan tertipu, sebab sebenarnya syaitan sedang menipu dia. Orang yang ada penyakit was-was ini, minal jinnati wan nas kan. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Syarril waswas, keburukan was-was. Ni jadi jaga, jangan kita tengok ataupun orang yang ada sifat ni dia perasan dialah yang paling terima amalan. Tak adanya. Kau kena tipu dengan syaitan, dah kena tipu lah. Sebab Rasulullah ajar kita cukup sekadar dalam buat wudu, sekadar kita penuhkan anggota ni, kenakan pada tempat dia sudah. Bukan kerja kau nak bicik celah-celah ni semua tak. Sampaikan dia buat apa lagi dalam rumah tu, biasa kira normal. Kalau ada budak-budak kecil ni, kita pakai slipper dalam rumah kan, tak ada masalah. Tapi dia tak, dia special lagi. Slipper dalam rumah pun dia pakai, slipper dalam bilik tu kira lain kan. Dan dia ada tempat untuk sejadah tu lain. Tak apalah. Orang macam ni dia telah menyusahkan diri dia, sedangkan Islam aja benda tu senang kan. Jadi bila dia menyusahkan diri, dia akan merasakan ibadah tu benda yang berat, benda yang susah. Bila dia rasa benda ni sampai peringkat tu dia tak mahu solat jemaah. Dia tak jaga solat jemaah. Sebab apa? Dia kata susah. Masjid pun bukan bersih sangat. Haji masjid aku tengok kotor kapek pun tak vacuum kotor anak. Kita itu bukan kerja kita. Selagi mana tak nampak najis aini, najis yang terang-terang, najis setompok dek burung tu tak, dek kucing pun semua. Itu pun tempat tu je najis, sebelah dia tak najis pun. Kan? Tak ada kita kata bila kena situ habis semua kena basuh balik, tak. Tempat tu je lah, tempat yang kita nampak sahaja. Banyak perbahasan ni. Aku kata tadi. Sebab tu kita dalam beragama ni kan, kata relax-relax dah kan. Bila kita terlalu syadid sangat, terlalu straight, terlalu lurus sangat, dia akan menyusahkan kita. Betul, Rasulullah tak ajar kita benda-benda yang menyusahkan. Hatta bab semayang, dalam bab tahajud, dalam apa saja bidang pun, Rasulullah ajar benda-benda mudah je, bukan benda susah pun. Okey, lagi ni juga, apa yang dikehendaki ilmu tasawuf ni dengan anggota yang zahir. Tak? Yang dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu ada 7 anggota. Anggota zahir kita lah. Yang pertama, mata. Ilmu tasawuf ini dia didik mata kita supaya jangan tengok benda-benda yang dilarang lah, benda-benda maksiat. Telinga, yang keduanya telinga, jangan mendengar kabar-kabar angin, berita-berita yang fitnah, orang-orang mengumpat. Telinga ni. Yang ketiganya lidah, tempat kita bertutur. Kalau tanpa lidah nak cakap macam mana kan. Bibir gerak muak-muak dah jadi macam apa lagi dah, macam Sesame Street patung kan. Albert apa nama dia tak? Yang keempatnya anggota zahir juga perut, sebab perut ni macam-macam benda masuk dalam dan yang kelimanya faraj, yakni kemaluan, yang juga Rasulullah sebut tentang kemaluan ni Yang keenamnya 2 tangan, yadain, 2 tangan ini. Dan yang ketujuhnya 2 kaki kita, rijlain. Ni 7 benda ni. Rupanya dia pun terlibat dengan tasawuf. Ya, betul, dia terlibat dengan tasawuf. Bukan hati saja. Hati tu benda dalam. Anggota zahir kita 7 anggota tadi. Ingatlah di dalam hatimu bahawa Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepadamu dengan beberapa nikmat yang besar-besar, iaitu segala anggotamu yang wajib istimewa memelihara dan mensyukurinya.
Jadi bersyukurlah. Kita ada 7 anggota ni, maka gunakanlah nikmat dengan baik. Tanda kita mensyukuri bila kita menggunakan tempat itu, nikmat itu dengan cara yang betul. Orang yang bersyukur dengan harta dia, tanda dia bersyukur, dia banyakkan bersedekah, dia banyak buat benda-benda baik lah. Tak? Tanda dia ni bersyukur. Kan? Sebab tu bila mana Rasulullah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapalah engkau ibadat ini sampai bengkak-bengkak mata engkau menangis, ya, cengkung muka ni ya. Setiap malam kau bangun solat, buat tahajud, buat apa semua tak? Kenapa sampai macam ni?" Maka Allah sebut apa? "Ala an akuna abdan syakura." Kama qala. Kan? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Rasulullah bersyukur bukan untuk diri baginda sahaja, tetapi untuk umat sekali. Ya, bersyukur sebab umat dia dapat nikmat Islam. Bersyukur sebab umat Nabi SAW ini umat yang mulia, umat yang dimuliakan. Bayangkan kita ni dah umat akhir zaman tau. Nabi yang terakhir. Tetapi umat akhir zaman ni lah umat yang akan pertama sekali masuk syurga. Tak pening, tak boleh. Kenapa bukan umat Nabi Adam? Kan? Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Nabi Yunus apa yang hebatnya baginda ni? Nabi Yunus lah, kita tahu dia masuk dalam Al-Quran kan? Apa hebat Nabi Yunus ni? Dia mengislamkan penduduk negeri dia sekaligus serentak. Dalam kitab taksir sebut lebih kurang 100 ke 140 ribu orang masuk Islam serentak. Hebat Nabi Yunus lah. Kan? Tetapi hebat macam tu pun umat Rasulullah juga masuk syurga dulu. Kan? Kenapa? Kan? Cuba kita fikir tengok apa pasal lah. Macam umat Nabi Adam semua Islam lah. Tapi yang paling semua umat Nabi Muhammad lah. Semua Nabi dia bawa ajaran tauhid. Yang Islam tu bagi kita lah. Cumanya daripada Nabi Adam bawa sampai Nabi Isa AS ni, semua bawa ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Agama tauhid, agama yang mana mengesahkan Allah Ta'ala. Ya? Cuma agama itu bila mana diturunkan kepada kaum Yahudi, jadilah agama Yahudi. Cuma yang turun kepada Nabi Isa AS, ya, dia dipanggil dengan kaum Nasara. Apa maksud Nasara? Mereka yang membantu Nabi Isa AS. Kaum Nasara ataupun Nasrani. Dalam terjemahan sebagai Kristian, bahasa kita sebut Kristian. Istilah yang berbeza saja. Kan? Makanya, jadilah dia. Tetapi semua Nabi bawa ajaran tauhid. Mengesahkan Allah. Cuma umat Rasulullah ni diberi nama Islam. Ya? Umat yang selamat. Kenapa selamat? Ya, sejahtera. Sebab umat Nabi Muhammad ini, mereka ini mengambil kerja para Nabi. Itu yang istimewa umat Rasulullah. Sebab umat Rasulullah ni diberi tauliah. Semua orang diberi tauliah. Cuma nak mengajar kat depan ni, ya kena ada tauliah jaim lah. Kalau tidak, merapu-rapu meraban cakap kat depan ni. Dengan hadis palsu, cerita dongeng semua dia bawa kan. Jadi kena adalah tauliah. Supaya tak meraban. Sebab orang depan ni, kalau cakap benda pelik pun semua orang percaya tak? Takkan ustaz nak bohong tak? Dia guna situ je, takkan ustaz nak bohong. Jadi atas kesempatan ni ada golongan-golongan yang so-called ustaz ni dia ambil kesempatan. Jadi atas dasar itu kena ada tauliah lah daripada jabatan agama kan. Kalau tidak meraban kat depan ni. Orang semua nganga dengar cerita tak. Sebab ada orang memang pelik tuan. Saya pun dah dengar ada orang agama cakap, "Saya tuan-tuan, Allah bagi kebiasaan sikit pada saya." Orang dah kagum dengan dia. "Saya tuan-tuan, saya ni boleh berjalan, bumi jadi pendek. Patutnya kita pergi ke Perak tu lebih kurang anggaran dari Melaka ke Perak 5 jam lah kalau speed. Kalau lagi laju 3 jam. Tapi saya boleh buat dalam sejam lebih." Orang dengar dah pelik kan. Allah pendekkan bumi tu. Jadi orang dah dengar kagum. Nak bertikai ni ustaz cakap. Tak. Tapi kalau gigi ustaz tahu memang tahu kau yang otak karek ya. Bohong. Kan? Itu mana. Tapi tu kata tu. Jadi kita tak nak orang macam ni lah. Kan? Duk bohong orang kan.
Dengan muka yang confident. Dia bohong orang dengan muka yang penuh confident. Jadi kita tak nak orang macam ni. Biar dia bercakap tu dia ada landasan. Bila orang agama bercakap, dia mesti berlandaskan Al-Quran juga hadis. Kalau kau cakap macam ni, apa bukti daripada Quran? Apa bukti dari hadis? Baru orang boleh, dia tak bohong lah. Tapi kalau main suruh tuan-tuan percaya je, ataupun dia jual nama tu guru dia lah. Ni jadi orang macam kita kena berhati-hati sikit lah. Kan? Sebab ilmu agama sumber ambilannya ialah daripada Al-Quran dan hadis. Itu sumber ambilan. Kalau dia kata tok guru dia pun, dia kena sebut juga sumber ambilan tu dari mana. Dari mana. Ya? Contoh apa? Kalau yang cakap tu katakan kita balik orang rumah kita beritahu. Kau tahu tak hari Isnin ni cuti tau. Cuti apa? Kan? Tahun baru sudah, Christmas dah lepas. Cuti sekolah akan datang, macam datang Isnin. Cuti Isnin ni. Takkan kau tak percaya pula. Aku suami kau ni takkan kau nak bohong. Kan? Tapi kita percaya-percaya pun kita cuba juga. Cuti apa ni tak? Paling kurang kita akan tanya juga orang lain. Betul ke hari Isnin dia cuti ni? Kan? Kan? Entah. Aku pun tak tahu. Nanti aku tanya lelaki aku baru dia tak. Tanya-tanya. Tak ada pula cuti. Rupanya Isnin ni memang cuti. Suami dia ambil MC. Kan? Patut cuti pun. Dia boleh kerja seorang je lah. Jadi itulah. Paling kurang kita nak cari sumber juga. Ini kan pula benda agama tak? Mesti kita akan lebih berhati-hati. Kan? Maka jika engkau tiada memeliharakannya, nescaya semua itu akan menjadi saksi atasmu pada hari kiamat nanti. Bila kita tak jaga 7 anggota zahir kita ni, makanya 7 anggota kita akan menjadi saksi kita di hari akhirat nanti. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup ataupun kami khatam, kami kunci mulut mereka ini. Pada hari kiamat, mulut kita tak bercakap. Dah tak ada fungsi sebagai mulut. Semua cakap dah macam ni lah. Siapa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap tangan mereka. Itulah mana ada mulut, itu kuasa Allah lah, tak tahu cakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka ini akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Mulut boleh bohong, boleh nafikan. Ya, kau mencuri ya? Mana ada? Tangan jawab, betul aku mencuri. Ini aku yang ambil, tangan ni yang ambil. Kan? Mari kaki dia kata apa? Betul, aku yang bawa dia pergi tempat tu. Kan? Jam. Mulut boleh bohong. Tapi bila tangan bercakap, kaki bercakap, makanya tak ada erti dah lah. Ya? Maka setiap anggota itu bertutur mengenai kejahatan yang keluar daripadanya. Ya, 7 anggota tadi. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Fusilat, ya, ayat yang ke-22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala julunukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Maksudnya, dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu. Kan? Orang dosa ni ada orang buat secara sembunyi-sembunyi dan ada orang buat secara terang-terangan. Ya. Dosa yang sembunyi-sembunyi ni orang pun tak tahu, dia seorang je tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Jadinya dosa kan dosa. Tapi kalau dia bertaubat, ya, insya-Allah selesai masalah. Dan dosanya orang buat cara terang-terangan. Dia tak rasa bersalah pun dia buat dosa. Dia minum arak depan orang, dia berjudi apa semua pun dia tak rasa bersalah pun. Ya. Orang macam ni kena ada risau sikit. Takut-takut bila mana dia buat seterang-terangan ini, dia rasa tak siapa boleh halang dia. Kan? Dan sama juga orang yang buat dosa secara sembunyi tadi pun. Ya. Tetapi
Dia banyakkanlah bertaubat, banyakkanlah beristighfar, minta ampun. Tetapi kalau dosa itu melibatkan kepentingan awam, dia buat dosa tersembunyi tapi melibatkan kepentingan awam, tak? Curi tabung masjid, tabung surau, khianat orang, pergi pecah pagar rumah orang, pecah pintu, pecah apa semua, tu orang pun tak tahu. Baik muka tak, pijak semut tak mati rupanya, baru tahu dia ni yang buat, kan? Jadinya tetap juga kena minta halal lah, minta ampun lah, minta maaf. Jadinya Allah Ta'ala berfirman, dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi. Ingatkan kaki dia sebut. Dalam surah Yasin sebut kaki dengan tangan. Tangan tukang cakap, kaki jadi saksi. Tapi dalam surah Fusilat Allah Ta'ala sebut kulit tangan pun cakap, kulit badan pun cakap. Serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu. Akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi itu. Dia buat dosa sembunyi dengan Allah Ta'ala tak tahu. Dia Allah semua tahu. Kalau dosa itu tidak melibatkan orang kata kepentingan awam, banyaklah beristighfar. Sebab kadang-kadang kita pun memang kita buat dosa pun, tapi kadang kita tak sedar tak. Maka istighfarlah. Dan kita ni kalau boleh jangan kita buat dosa yang melibatkan orang. Sebab dia akan menyusahkan kita nanti. Apa dosa yang melibatkan orang? Fitnah. Kita buruk orang. Ini semua keluar modal Elio aja pun. Kan? Tengok orang tu rasa hati pedih tak? Ada benda nak komen. Tu kata. Orang memang ada macam ni tak? Orang hantar lauk rumah pun dia sangka buruk. Tak hantar lauk ke rumah pun sangka buruk. Kan? Bila hantar lauk ke rumah, tengok tu makanan tak habis baru dia hantar kita. Kalau tak hantar pula, kedekut betul lah. Takkan lauk sepiring pun tak boleh hantar tak? Memang itu sifat manusia. Sebab tu bila mana kita nak sesuatu tu, kita jangan nak buat satu tindakan. Kita jangan ikut orang. Sebab orang punya tu tak sama macam kita. Kan dalam kisah, dalam tajuk Arab dia, tajuk dia Johar wan Nas. Johar ni nama orang. An-Nas manusia. Yang kisah yang seorang bapa dengan anak dengan keldai seekor. Kan? Mula-mula sekali anak tarik bapa. Kan? Lalu satu kampung. Kan? Bapa punya bapa tak ada hati perut. Kan? Ada suruh budak tarik ni. Bapa senang-senang duduk atas keldai ni. Apa punya bapa punya ni bapa pun ada. Turun lah. Apa? Dia nak test. Dia nak tengok orang punya reaction. Kan? Dia punya soal kaji sidik dia. Turun bapa, anak naik. Sampai kampung lain. Tak betul juga. Ya Allah. Anak pun kau dah tua, dah muda-muda lagi bapa kau pula kena tarik. Ni apa punya anak macam ni, tak betul juga. Yalah, dua-dua naik. Kan? Dua-dua naik, masuk tu kampung. Ya Allah, ni apa punya manusia ni. Kedai tu dah tak larat dah tu. Dah lah besar badan, dua-dua naik pula. Apa punya tipe perut, tak tahulah orang macam ni. Salah juga. Turun dua-dua. Masuk kampung lain. Kena juga. Bodoh punya orang. Ada kenderaan tak nak manfaatkan. Ada manfaat kan? Tak nak manfaatkan. Naik je lah. Jadi, kesimpulan lain, kalau kita dengar cakap orang macam tu lah. Kan? Memang takkan benda yang benda betul. Sebab itulah. Cadangan orang, nasihat orang pun, kita ambil pandangan itu dan kita timbang balik, kita filter balik, tapir balik dan kita cuba rasionalkan. Kan? Kalau nasihat itu macam-macam nasihat. Dan nasihat juga kita kena tengok siapa yang memberi nasihat. Ada orang yang betul-betul dia bagi nasihat, dia ikhlas. Betul-betul nasihat itu dia membantu. Ada orang bagi nasihat tapi dia nak berdajal kita. Kan? Dia nak berdajal kita. Ada orang bagi nasihat tapi atas faktor kejahilan.
Bila waktu kejadian ni saya rasa. Kan? Kita pun komen nak. Saya ni dah makan Panadol ni lu. Makan sebiji tak jadi, 2 biji tak jadi tak. Kepala ni duk rasa pening lagi ni ha. Cuba kau try sepapan tengok. Sebab biasanya kalau pakai sepapan ni memang okey ni. Itu memang bagus. Memang dia bagi nasihat yang menjahanamkan. Betul tak? Sama juga dengan anak kita macam tu juga lah. Kan? Tengok, kita risau je tu lah. Tak? Jadi tengok, siapa yang memberi nasihat itu? Ada orang memang bagus, memang lagi nasihat. Tapi kita kena filter. Kita kena tapis. Adakah nasihat ini nak menjahanamkan aku? Atau nasihat ini saja nak berkena aku lah. Kan? Nak berdajal aku? Atau betul-betul nasihat ini ikhlas? Di situ kita kena timbang balik. Kan? Yang kena rasionalkan balik. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut itu, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jadinya, ya, nak tak nak, kena tinggalkan semua kejahatan tadi. Contohnya, kenapa istimewanya umat Rasulullah? Sebab umat Rasulullah ni, Allah letakkan taubat. Semua umat ada taubat. Tapi beza dengan umat Rasulullah. Selagi mana taubatnya itu tak sampai ke kerongkong dia tu, maka selagi itulah Allah akan terima taubat dia. Sebab itulah kenapa kita tak boleh dedahkan aib orang. Kenapa Rasulullah larang? Ya, kita dedahkan aib orang. Aib peribadi ni. Tak? Kenapa? Sebab waktu kita berkawan dengan dia, kadang-kadang dia cerita pada kita lah masalah dia lah tak? Aib diri dia lah. Cerita macam ni tak? Kan? Maka kita dengar tak? Esok time bergaduh dengan dia, kan? Time bergaduh dengan dia, orang ni boleh cerita dia punya aib. Kau tahu tak? Aku dulu masa kawan dengan dia, aku ingatkan baik sangat. Macam-macam dia cerita kat aku. Semua ni, Jadinya, bila kita dedahkan aib, kenapa dia katakan haram? Kenapa Rasulullah sebut? Orang yang mendedahkan aib saudaranya itu, Allah akan buka aib dia di dunia dan di akhirat. Kan? Dapat dua-dua dapat. Kenapa? Sebab, bila kita dedahkan aib seorang, sedangkan dia dah bertaubat dah pun. Cuma dia cerita pada kita sebab kita kawan dia, dia nak kita kenal hati budi dia lah. Aku ni jujur ikhlas kawan dengan kau. Dia aku ceritalah benda ni. Kan? Supayanya kalau kau esok aku telah siap langkah, kau dapat bagi nasihat kat aku. Rupanya kawan tak lama lah. Kan? Makanya bergaduh. Lagi dia bercerita. Kenapa? Kenapa tak didedahkan? Sebab Allah Ta'ala buka pintu taubat. Bayangkan, dia dah taubat dengan perbuatan dia tersebut, dan kita beri cerita aib dia pada orang ramai. Orang ramai sebelum ni sangka okey kan dia. Disebabkan kita dedah aib dia, semua orang pandang serong pada dia. Sedangkan dia telah bertaubat pun. Allah dah terima dah taubat dia pun. Kita pergi buka aib dia, kenapa? Dan dia pun cerita pada kita pun, bukan dia suruh kita dedahkan. Dia ceritakan supaya dia pun nak lepaskan dia punya niat atas persahabatan kita tadi. Itu tujuan dia. Jadi ni hati-hati sikit. Ya, sebab tu haram. Berdosa orang yang mendedahkan aib orang. Kan? Jadi kena hati-hatilah. Ya, jangan mudah-mudah kita nak dedahkan orang. Sebab Allah Ta'ala buka pintu taubat. Sebab tu kenapa kita tidak boleh menghukum orang. Ya, ini muka tak mari surah ni mati semua masuk neraka lah ni. Tak? Siapa kita nak tentukan dia? Tak boleh. Sebab Allah buka pintu taubat. Kadang-kadang ada orang yang tak mari pun, tapi ada satu amalan yang Allah tak suka dengan dia. Kan? Allah tak suka dengan amalan dia. Kita tak tahu rupanya selama ni memang dia bukan muka surau pun. Bukan muka masjid. Tapi dalam bab membantu orang, mudahkan urusan orang, mana-mana urusan dia suka membantu. Dia pun jaga semayang. Kan? Cuma atas kekangan tertentu yang menyebabkan dia dapat hadir tak. Tapi dalam bab ni, Allah suka dengan dia punya amalan ni. Kita tak tahu. Sebab tu kerja kita fokus, aku buat in ahsantum li anfusikum. Engkau buat baik untuk diri engkau tahu. Kita buat baik untuk diri kita, yang duk heboh lah orang. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan. Ini kita nak bawa. Jadi kita kasih clear dah, tenang. Kalau kita dah faham ini macam, makanya kita pun tak adalah kita rasa iri hati ke orang.
Tak ada lagi tengok orang ada kelebihan merah mata, geram tengok. Kan? Orang dapat nikmat, tak ada lagi kita hati nak berjatuhkan dia, tak ada. Sebab kita tahu, setiap rezeki Allah Ta'ala tu, setiap orang ada dia punya rezeki dia. Cerita pasal rezeki ni last ya. Cerita pasal rezeki ni. Ya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak murid kepada Imam Malik. Ya. Okey. Satu hari mereka ni berbahas lah tentang rezeki. Imam Malik tok guru, Imam Syafi'i anak murid. Jadi Imam Malik kata rezeki ni, siapa yang bertakwa pada Allah, siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Dia ada rezeki dia tu. Maka Imam Syafi'i dia tak setuju. Dia kata, mana boleh. Kita nak dapat rezeki, kita kena usaha. Kalau tak pergi kerja, mana dapat gaji? Macam mana kita nak ni, duit tak dapat? Macam mana nak menjaga keluarga semua tak? Macam mana kalau tak dapat kerja? Maksudnya kita kena usaha lah. Kita kena berusaha, kemudian baru kita akan dapatlah rezeki. Dalam bentuk duit, dalam bentuk apa pun. Yang penting kena usaha. Tapi kata Imam ni tak. Bertawakal, yakin dengan Allah dan kita bertakwa. Kan? Jadi itu pun dapat rezeki. Maka Imam Syafi'i tak setuju. Maka bila habis kelas tu dia pun keluar. Dia pun nak balik rumah dia. Maka dalam perjalanan balik dia nampak dia lalu sebuah kebun anggur. Ya, dia nampak kebun anggur, maka dia tengok ramai orang bagi tolong tak. Maka kokok dapat lah anggur free tak. Pergilah tolong. Dia pun bagi tolong ketik-ketik buah anggur semua ni. Dia lah bila habis selesai, ambil upah engkau. Ya, ni upah engkau, ambil buah anggur ni lah. Maka dia kata apa? Betul tak aku cakap? Betul tak apa yang aku cakap tadi? Kita kena usaha, baru kita akan dapat rezeki. Maka dia pun seronok, dia ambil buah anggur tu, dia pergi patah balik. Pergi rumah tok guru dia balik, dia nak tunjuk, dia nak bagi kat tok guru dia rasa. Ni dia, aku cakap betul. Ya? Rezeki ni kita kena usaha baru dapat. Kalau tak usaha tak dapat. Dia pun dengan bangga dia seronok balik. Dia nak kata hujah dia betul lah. Dia pergi. Dia balik rumah, Nabi Salam tu, dia masuk rumah. Nah tok guru, ambil rasa buah anggur ni tengok. Manis ke tidak? Dia pun rasa sedap manis. Betul tak aku cakap? Kan? Nak dapat rezeki, kita kena usaha, dan baru kita dapat. Ni tengok, aku bawa ni. Nampak? Jadi Imam Malik pun tengok, dia kata tu, sedap, manis, sedap. Dia pun senyum. Kan? Engkau cakap betul. Aku cakap pun betul. Aku duduk saja je. Aku buat apa? Ya. Aku duduk saja je. Mana aku pergi mana-mana? Aku duduk sini. Dari tadi ni, engkau dah keluar tadi. Ni tempat aku. Mana aku pergi mana-mana? Tengok, engkau yang bawa anggur tu bagi kat aku, engkau bagi kat aku sendiri. Betul tak? Aku cuma petik, ngak makan. Betul tak aku cakap? Sebab tu dalam perbahasan ilmu, dalam perbahasan khususnya ilmu agama lah, cerita pasal apa pun, tenang. Orang-orang ahli agama ni, ya, walaupun berbeza pandangan, tak payah gaduh pun. Sebab masing-masing dia faham konsep masing-masing. Apa nak gaduh-gaduh kan? Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat satu kitab, nama dia kitab Adabul Ikhtilaf. Adab berbeza pandangan. Kan? Hormat pandangan orang, orang hormat dengan pandangan kita. Yang penting masing-masing ada hujah. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh. Tak payah kita pertahankan mesti betul tak jadi. Khusus dalam bab agama. Kan? Tambah pula kalau kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kebanyakannya bersumberkan Israeliat. Apa kata Nabi tentang pendirian, kisah-kisah Israeliat ni? Maka kita ambil pendirian, percaya pun tidak, tak percaya pun tidak. Just jadikan dia sebagai sejarah je lah. Itu sahaja. Jadi bila kita masih faham konsep ini, tak timbul isu apa. Tak perlu kita nak rendahkan orang, tak perlu kita nak pertahankan kata kita mesti betul, tak ada. Ni bagi orang yang faham lah. Sebab tu penting ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ini dia didik kita ni merendah diri, jadi seorang yang positif, seorang yang bersangka baik. Itu. Sebab dalam hati dia dah bersih.
Tapi kalau hati dia ada penyakit, ya, walaupun dia ni seorang yang ada ilmu, cendekiawan sekalipun, contoh siapa? Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Orang paling cerdik kat Mekah. Ya. Sampai bila dia jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bacakan dia ayat Quran. Sampai dia kata, ini ayat ini bukan Muhammad yang buat ni. Mustahil Muhammad buat. Mustahil manusia boleh buat ayat-ayat macam ni. Ayat ni mesti datang dari Tuhan. Sampai dia kata macam tu. Tapi disebabkan dia ni ada kepentingan duniawi. Padahal mula-mula dia dah mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Tapi sebab hasad ada, dengki tu ada, dia tak jadi nak beriman. Dia kekal. Sampai ke mati dia jadi kafir. Tak beriman. Rugi orang macam ni. Sebab ada peluang dah jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah dah berdakwah dengan kau depan-depan. Dan engkau pun dah, orang kata, dah nak terima dari Islam. Tetapi sebab ada kepentingan duniawi, kau sanggup balik mendustakan Nabi. Ui, malah orang macam ni. Kan? Bayangkan Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi Abu Lahab. Mereka ni memang ada akses dengan Rasulullah terus. Takat Abu Lahab, Abu Jahal nak panggil Rasulullah datang rumah anytime boleh. Muhammad, kau panggil jap. Kau ceritakan sikit apa kau punya agama ni, apa benda kau ni, kau cerita aku nak dengar sikit lah. Boleh sampai macam tu dia buat. Pak dara kot. Bukan masalah pun. Kan? Tapi jenis hati dah tak cantik. Perasaan hasad tu ada tak? Sanggup dia menolak kebenaran. Sebab tu ilmu tasawuf ini. Ya. Kerana semua itu tiada bercerai daripada manusia pada setiap masa dan pada setiap tempat. Berikut ini adalah 7 fasal bagi segala anggota, ya, 7 tersebut. Jadi, ya, pada kuliah akan datang kita akan masuk pada bab yang pertama daripada 7 anggota itu, iaitu pada fasal yang pertama ialah anggota mata. Ya, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk, ya, dalam tajuk yang kita yang pertama. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebab kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.